kenapa masih ada orang yang sukar ataupun tak boleh cakap Melayu? Duduk di Malaysia lama tak boleh cakap Melayu. Pandangan Dr. Mazhar, dari segi asas dulu, adakah selama ini bahasa kita berada dalam dunia autokratik? Maknanya hanya satu pihak sahaja yang memperjuangkan bahasa Melayu. Adakah tidak ada demokrasi bahasa selama ini dalam negara kita yang akibatnya bahasa Melayu masih lagi tidak dipandang tinggi oleh masyarakat kita? Dr. Mazhar. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tuan moderator yang dikasihi Puan Ainun yang sama-sama dalam lembaga pengelola, Datuk Abang dan semua pimpinan Dewan Bahasa, juga para penonton sekalian. Saya nak bergerak daripada satu titik yang boleh kita persetujui dahulu. Bahawasanya dalam penciptaan manusia ini, Allah telah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, berpuak-puak, dan mereka mempunyai bahasa mereka sendiri. Maka ada orang, ada bahasa Arab, ada bahasa Parsi, ada bahasa Urdu, dan ada juga bahasa Melayu bagi orang Melayu. Agama tidak pernah datang bagi orang Islam. Pasal bahasa Melayu ni ada kaitan, kadang-kadang selalu kita kaitkan dengan agama juga. Agama tidak pernah datang supaya kita menghapuskan mana-mana bahasa. Bahkan agama datang supaya kita kenal mengenali antara satu sama lain. Sebab itu Allah kata, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak supaya kamu kenal mengenali. Saya masuk apabila pergi ke UK mengenali bahasa mereka, masuk ke China mengenali bahasa China, masuk ke India bahasa yang digunakan di sana. Apabila orang datang ke tanah Melayu, bahasanya Melayu. Bahasa itu menjadi identiti kepada sesuatu bangsa yang telah Tuhan jadikan berpuak-puak, berbangsa-bangsa ini. Jadi kalau orang tu rasa hanya agama hanya menyuruh kita bercakap bahasa Arab umpamanya, tak benar. Bahkan agama menyuruh kita kenal mengenali antara satu sama lain. Bahasa Arab sebagai bahasa penting untuk kita, di dalam pengkajian agama, memahami agama, tak dinafikan. Tapi tidaklah berarti kita menghapuskan bahasa yang lain. Apabila kita sampai ke tanah Melayu dalam konteks kita, maka bahasanya ialah bahasa Melayu, itu bahasa tuan tanahnya. Orang-orang yang masuk ke sini, kerana negara ini telah mengisytiharkan bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Maka bahasa Melayu ialah bahasa yang dipakai sebagai penghubung. Saya duduk di Perlis. Perlis sempadan dengan Siam. Lintas kat tu je 15 minit. Masuk Siam. Di Thailand, orang-orang di Thailand hatta nama disiamkan. Kalau kita tengok nama dia tu nak sebut susah. Kata Yusuf pun sebut lain dia. Sekolah-sekolah sehingga ramai anak-anak Melayu selatan Thailand, 6 wilayah yang sebahagiannya bercakap Melayu. Sekarang mereka tak boleh bercakap, mereka bercakap Siam. Demikian proses asimilasi yang dilakukan oleh kerajaan itu bagi menyatukan negara itu, pastikan awak orang Thailand boleh bercakap Siam. Kita cakap Siam. Tulisan Siam. Kita pergi sana bukan kita tahu pun apa ditulis. Ditulis satu tu yang tu pun pelancong ramai je ke Siam. Bersesak-sesak lagi. Tak ada orang kata tak mau masuk Siam, bukan boleh baca tulisan Siam. Ada benda yang ada market, ada benda yang bagus, ada market yang orang belilah. Tapi saya nak ceritanya demikian sesebuah negara menyatukannya. You pergi ke UK, dia interview you kalau nak dapat ni. Bukan you kena boleh English.
bagaimana orang Malaysia mengaku rakyat Malaysia kata saya tak boleh cakap Melayu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang janggal yang mesti kita di sudut kenegaraan mesti kita tegaskan. Itu dulu titik tolak yang saya nak sebut. Daripada titik tolak itu kita kena mencari punca masalah. Kenapa masih ada orang yang sukar ataupun tak boleh cakap Melayu? Duduk di Malaysia lama tak boleh cakap Melayu. Kenapa? Adakah orang Melayu bila jumpa Datuk Bangla duduk 3 tahun, dia lebih berbahasa Melayu daripada kita. boleh boleh cakap. Tokek dia tu tak boleh cakap. Tokek Bangla tu tak boleh cakap Melayu. Nak kata pandai English sangat pun tak juga. Jadi bahkan masih ada lagi tuntutan supaya bahan-bahan bacaan kebangsaan rasmi ni ditulis juga dalam bahasa yang lain. Nak bagi bangsa tu faham. Sedangkan dia rakyat Malaysia. Sepatut dia berusaha untuk memahami bahasa kebangsaan, tetapi yang sebaliknya yang berlaku, dia memaksa negara untuk menggunakan bahasa dia, barulah negara boleh memahamkan dia. Termasuk dalam buku sejarah, buku apa yang cuba dijadikan dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini dahulu saya ingat pada pusingan yang pertama. Kemudian mungkin kalau ada ruang nanti saya akan pergi apa pula masalah di pihak kita di dalam mengendalikan hal ini, terutama apabila kita kaitkan bahasa Melayu ini dengan agama. Maka kita memberikan kekangan-kekangan. Yang ni tak boleh disebut. Perkataan ni bangsa lain tak boleh sebut, agama lain tak boleh sebut. Yang ini agama lain tak boleh sebut. Jadi kita pula kekang dia. Dalam masa yang sama kata bahasa kebangsaan, tapi dia pula tak boleh nak guna. Nak semayang guna bahasa kebangsaan, tak boleh pada dia agama lain. Ini kekangan-kekangan yang dibuat oleh kita yang sebenarnya menentang asas yang kita letak bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Dan itu saya akan cakap pada sesi yang seterusnya. Sekaligus apa yang Dr. Mazhar sebut tentang kekangan tersebut melambangkan seolah-olah tidak ada demokrasi pada bahasa. Ada nilai autokratik. Ya, seolah-olah kita dalam satu sudut minta mereka pandai bahasa Melayu. Dalam masa yang sama kita beritahu you jangan cakap Melayu. Kalau you pergi tempat sekian-sekian, you pergi gereja jangan cakap Melayu. You masuk kuil jangan cakap Melayu. You pergi jangan. Yang ini memberi kekangan. Kerana manusia ini apabila apa yang dia mimpi, kalau saya selalu kata kalau satu orang tu dia berdoa kepada Tuhannya pun dalam bahasa Melayu, artinya itulah bahasa yang terdekat pada diri dia. Tapi kalau itu kita halang, berarti kita telah menghalang perkembangan bahasa. Saya tahu ramai akan sebut nanti, ini bahaya kalau dia doa. Dan saya akan jawab bahaya-bahaya itu pada sisi yang Sekejap lagi, kita simpan dulu.